Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang anda semua bersama dengan saya Sisi Iman dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, sebelum apa-apa Sisi nak ingatkan kepada anda semua di mana anda kena jaga SOP. Ya, biasalah kita COVID-19 masih lagi ada di sekeliling kita, jadi kena selalu basuh tangan, pakai pelitup muka dan kalau nak keluar kena elakkan 3S iaitu sesak, sempit dan juga sembang dekat. Baiklah, kalau untuk jam yang pertama tadi anda semua sudah bersama dengan Akmal Nazri untuk fizik kertas 1. Untuk Sisi pula, anda semua akan belajar teknik dan juga panduan untuk menjawab kertas 2 fizik. Dengan cerita cikgu ni moto dia talk less do more. Macam nak beli Sisi je, tapi kalau nak tahu siapa, kita saksikan VT profil cikgu. Itu dia seorang cikgu yang dah berpengalaman 17 tahun mengajar tau. Assalamualaikum Cikgu Salma. Wah, Sisi kan bila dengar nama Cikgu Salma kan, Sisi macam jaga-jaga Salma. Jaga-jaga Cik Salma gitu Cikgu. Okay. Macam mana Cikgu hari ini bersemangat ya nak mengajar? Alhamdulillah. Nama diberi Cikgu Salma Ibrahim dari SMK Jalan 4 Bandar Baru Bangi. Betul Cikgu? Betul. Okey Cikgu, hari ini kita akan mempelajari teknik dan juga tips lah untuk menjawab kertas 2 fizik. Cikgu, dulu Sisi ambil juga tahu subjek fizik untuk SPM. Dan orang kata kertas 2 ni lebih sukar daripada kertas 1. Betul ke Cikgu? Sebenarnya kertas 2 ni dia lebih mudah lah. Sebab apa? Apa yang pelajar bimbang cuma markah. Lagi kertas 2 yang paling banyak untuk subjek fizik, markah ketat dari kertas 2 itu 100 markah. Mungkin itulah perkara yang menyebabkan ramai pelajar rasa bimbang. Cikgu, maksudnya kalau kita tahu teknik tu mudah je lah sebenarnya nak jawab kertas 2 ni. Sebab soalan ni dia akan dalam kertas 2 ni dia akan merangkumi soalan arah susah, sederhana, kemudian aras tinggi. Tapi jangan bimbang sebab petang ni cikgu akan merentas keseluruhan kertas 2 tu dan memberikan teknik-teknik, kaedah-kaedah yang mudah untuk pelajar-pelajar menjawab. Wah, okey. Itu pandangan cikgu. Yeah. Tapi sekarang kita nak tahu jugalah pandangan-pandangan calon SPM kita. Jadi jom kita saksikan. Kertas 2, saya lebih gemar menjawab bahagian esei kerana terdapat soalan yang membolehkan saya memberi pandangan dan cadangan berdasarkan logik akal. Pada pendapat saya, fizik kertas 2 tidaklah susah seperti yang dikatakan. Jika kita faham konsep-konsep fizik dan tahu mengaplikasikan nilai-nilai fizik yang telah kita pelajari dalam kehidupan seharian, sudah pasti kita boleh menjawab soalan di bahagian B dan bahagian C yang menanyakan ciri-ciri peralatan yang baik atau mengubah suai satu peralatan menjadi lebih baik. Manakala soalan pengiraan pula, rumus telah pun diberikan di hadapan. Kita hanya perlu mengubah suai sedikit saja rumus yang diberikan untuk kita melakukan pengiraan. Dan tidak lengkaplah fizik tanpa istilah-istilah. Maka kita perlulah memahami dan menghafal istilah-istilah yang telah kita belajar di sekolah. Tidak mustahil untuk kita mendapat markah yang tinggi di kertas 2 dengan rajin membuat latihan, banyak membaca dan tahu teknik menjawab kertas 2 yang betul. Okay, dalam fizik kertas 2 ni, bahagian yang saya boleh skor ialah bahagian A, soalan struktur. Sebab saya boleh skor ialah soalan struktur ni, kita kena faham konsep dia dengan kita kena ingat dia punya keyword. So insya-Allah kita boleh jawab. Itu dia pandangan calon-calon SPM kita. Ada yang kata tadi, ada rumus. Mudah je lah. Tapi kan cikgu, kertas 1, kertas 2 pun ada rumus kan cikgu? Ada. Jadi macam mana tu? Betul ke lebih mudah tu? Mudah. Ya, mudah. Sebab dia ada soalan dia aras rendah,
adalah. Tapi kena tahu teknik jugalah. Yang penting sebenarnya cikgu, kita nak jawab apa-apa subjek pun kita mesti tahu teknik. Ya, baiklah. Rasanya cikgu pun dah berkobar-kobar ya cikgu. Jangan nervous ke cikgu? Tak. Ya, mestilah. Tengok cikgu maintain. Baiklah, kita nak bagi peluang kepada adik-adik di luar sana, calon-calon SPM untuk bersedia di hadapan TV ya. Mungkin nak ambil segelas air ke apa ke? Boleh ambil sekarang kerana kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Kembali menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Sisi Iman dan juga Cikgu Salma. #jaga-jaga Cik Salma. Itu dia cikgu. Tadi anda semua masa break itu ada tak cuci tangan? Kalau di luar tu, biasalah kan sekarang ni Road to Success boleh tengok dekat tonton dan sebagainya. Jadi kalau kat luar, kena pakai pelitup muka sentiasa dan elakkan 3S iaitu sesak, sempit dan juga sembang dekat. Kalau ada kawan-kawan nak dekat tu, kena macam tu. 1 meter lah kena jarak. Betul tak cikgu? Okey cikgu, tadi kan Sisi tengok kat board tu ada interference. Betul ke cikgu? Ya, interference gelombang. Wah, Sisi pun sebenarnya dah tak sabar dah nak tahu juga teknik-teknik yang bakal dipelajari hari ini. Jadi cikgu, kita bukan saja berdua. Betul tak cikgu dalam studio ni? Sebab kita ada juga anak-anak murid cikgu dari SMK Jalan 4 Bangi. Kita tengok. Itu dia. Assalamualaikum. Hai adik. Assalamualaikum. Hai adik. Wah, ada yang berkacamata hitam ya. Wah, mana tu? Tengah panas ke? Okey, alright cikgu, kalau cikgu boleh kenalkan anak murid cikgu. Okey, mula sekali cikgu nak ucapkan terima kasihlah kerana menemani cikgu di studio petang ni. Terima kasih semua. Okey, so dari okey. So dari kiri yang atas sekali itu Husin. Husin. Sihat Husin. Kemudian yang kedua, cikgu yang kedua Ain Nabiha, selalu cikgu panggil dia Ain saja. Okey, kemudian Bashira Huda, cikgu selalu panggil Bashi. Hai. Ain dengan Bashira ni macam twins lah. Pakai cermin mata sama. Agaknya best friend forever tu cikgu. Okey cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya Alia. Okey, kemudian Hana dan yang paling hujung Adi. Adi. Okey. Macam mana? Kalau dah bersedia kan? Dah. Alright. Kalau semua dah bersedia dan cikgu pun dah bersedia, mari kita mulakan cikgu. Okey, boleh kita mulakan. Okey, sebelum kita memulakan ya untuk kertas fizik 2 ni, cikgu terangkan sedikitlah tentang format fizik kertas 2. Cikgu rasa yang ini semua pelajar-pelajar pun baik di studio ataupun di rumah dah tahu format dia ya. Okey, cumanya cikgu terangkan sedikit format kertas 2 dia adalah soalan subjektif. Okey, terdapat 3 bahagian, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, bahagian A mempunyai 8 soalan, bahagian B 2 soalan tapi kita pilih 1 soalan dan bahagian C 2 soalan kita pilih 1 soalan. Okey, dan dari segi peruntukan masa, cikgu galakkan kamu memperuntukkan masa sebanyak 30 minit untuk setiap soalan isi bahagian B dan bahagian C. Dan baki 1 jam 30 minit itu kamu peruntukkan pada bahagian A. Okey, itu sahaja tentang format. Okey, tentang format, kita boleh teruskan kepada objektif. Sisi, boleh kita teruskan? Boleh cikgu. Okey, objektif ya. Objektif cikgu harapkan dari akhir pembelajaran kita pada petang ini, okey, kita dapat yang pertama, kita dapat meneroka contoh kertas 2 fizik SPM kerana cikgu akan gunakan kertas contoh-contoh soalan fizik SPM kertas 2. Kemudian bila kita dah buat soalan kertas fizik itu, kita akan memahami kaedah menjawab. Itulah yang penting ya, supaya pelajar-pelajar tahu bagaimana jawapan yang sistematik. Dan seterusnya kita akan berikan sedikit petua-petua bagaimana menjawab soalan untuk mengurangkan kesilapan dalam soalan. Bila cikgu sebut petua tu kan cikgu rasa macam wah, cikgu nak bagi petua jamu kan ni. Okey cikgu, teruskan. Okey, kita teruskan. Yang pertama kita tengok kepada bahagian ni, cikgu nak tanya siapa? Okey, Husin, kalau rumus ni, kat mana kamu boleh jumpa rumus ni selalunya?
Selalunya rumus boleh jumpa dekat depan muka surat, antara yang paling depan lah masa paper kita. Halaman kita kedua buka paper lah. untuk exam. Halaman yes. kedua. Selalu tengok ke tak rumus ni masa menjawab exam? Sentiasa? Sentiasa cikgu, sentiasa. Okey, itulah cikgu nak ingatkan sebab ada juga terdapat calon-calon yang dia terlupa pun. Dia tak merujukkan pun. Sebenarnya rumus ni penting sebab apa? Daripada rumus ni kita boleh melihat. Okey, yang pertama definasi kuantiti fizik. Ya, definisi kuantiti fizik. Contohnya momentum. Macam mana kita nak tahu momentum? Kita boleh dapatkan definisi momentum daripada rumus ini. Itu hasil darab hal laju dan masa. Selain daripada itu, kita juga dapat melihat hubung kait antara kuantiti-kuantiti fizik yang terlibat. Okey, dan seterusnya kita juga boleh melihat kaitan antara kuantiti-kuantiti fizik tersebut. Okey, tetapi sebelum kita nak menggunakan rumus ini, kita kena tahulah simbol-simbol kuantiti fizik tersebut. Okey, semua boleh kita teruskan? Okey, kita teruskan seterusnya. Okey, kita tengok kepada contoh soalan kertas 2. Baiklah cikgu. Okey, kita mula dengan soalan pertama. Okey, kita tengok kepada soalan pertama itu adalah soalan aras pengetahuan sisi. Sebenarnya kita soalan kertas fizik ni dia ada 6 konstruk, 6 aras lah, 6 konstruk, 6 item. Okey, yang pertama adalah pengetahuan. Okey. So pengetahuan ni adalah soalan yang paling mudah lah dalam soalan kertas soalan tu. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu soalan itu soalan aras pengetahuan? Kita boleh lihat kepada kata tugas yang terdapat dalam soalan tersebut. Contohnya namakan, tandakan, okey, ataupun kita labelkan pada rajah pada kertas soalan tersebut. Jadi kita tengok kepada contoh soalan aras pengetahuan, konstruk pengetahuan. Boleh tak kalau cikgu nak mintakan Sisi tolong baca? Oh, cikgu nak saya bacakan. Raja menunjukkan. Sisi nampak kan berminat dengan interference gelombang tu. Okey, saya baca. Raja menunjukkan corak interference gelombang yang dihasilkan oleh dua sumber koheren P dan Q. A. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber koheren? Dan juga B. Pada rajah, lukis satu garisan yang mewakili garisan antinod. Ya. Okey, sementara kita tunggu calon-calon di rumah dan calon-calon di studio untuk merangka jawapan, apa kita tonton dulu video. Alright. Okey, cikgu. Okey, jadi kita tengok kepada kalau kita tengok kepada soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan sumber koheren? Ada siapa-siapa nak tolong cikgu jawab? Siapa nak tolong cikgu jawab? Saya cikgu. Oh, Husin. Husin. Apa dia Husin? Saya. Okey, macam yang kita tahu, sumber koheren ni kita akan dapat tahu daripada bab gelombang. Iaitu interference gelombang. So, cikgu ada bawa ni radas. Bawa kit, interference kit. Cikgu ada bawa, ada nampak? Interference kit. Tak nampak. Okey, kita Okey, sekejap Itu dia. Okey, teruskan Husin. Teruskan Husin. Okey. Jadi interference ni, kalau kita tengok sumber koheren, dia adalah dua sumber yang dihasilkan gelombang yang sama fasa, frekuensi dan panjang. Okey. Jadi dari pengetahuan tu kita rangka ayat bagi cantik. Jadi sumber koheren ialah sumber yang menghasilkan gelombang dengan frekuensi yang sama, panjang yang sama dan fasa yang sama. ya, panjang yang sama. Panjang gelombang. Yes. Panjang gelombang. Sebab kalau panjang berbeza, kalau panjang simbol dia apa? Kalau panjang simbol dia apa? L macam L pusing panjang sikit dia okey, panjang L. Okey, kalau panjang gelombang? Panjang gelombang lambda. Ya, okey. So berbeza. Jadi kita semak jawapan Husin, betul ke tak? Okey, kita saksikan tengok ya. Alright, itu cikgu. Okey. So so sumber yang menghasilkan gelombang yang mempunyai frekuensi yang sama. Okey. Panjang gelombang yang sama.
Okey, mesti ada sama, panjang gelombang yang sama dan beza fasa yang sama. Okey. So frekuensi ni kita panggil sebagai apa? Frekuensi, panjang gelombang, beza fasa ni dipanggil sebagai apa dia dalam fizik? Apa dia tu, Hussein? Interference. Kuantiti fizik yang terlibat adalah interference lah. Okey. Jadi kita nak tengok. Okey. Okey, kita nak tengok apa tu bagaimana apa yang disebut sebagai beza fasa ataupun bagaimana gelombang koheren itu sebenarnya. Okey, Cikgu. kita boleh tengok kepada kit ni. Okey, cikgu Sisi, cikgu sukalah buat simple kit kepada pelajar supaya untuk buat demonstrasi atau pelajar juga boleh explore lah tentang topik. Okey, sebenarnya kit ni dia terlibat dua lah. Satu ada dua, betul. gelombang. Okey, Okey. ni gelombang pertama dan gelombang kedua. Okey, so apa yang dimaksudkan dengan koheren tu So panjang gelombang, kalau kita tengok dekat sini pun ada gelombang dia. So panjang gelombang dia. Okey, kemudian panjang gelombang dekat sini. Dekat gelombang yang pertama dengan dekat dua ni. Okey, ni kita boleh ukur ni panjang gelombang dia. Okey, apa yang dimaksudkan koheren? Dia mestilah beza fasa kalau kita tengok di sini. Okey, kalau yang kuning ni kita panggilkan sebagai puncak. Okey. So kalau gelombang pertama ni puncak, mula dengan puncak, gelombang kedua pun mesti mula dengan puncak. Puncak dia mesti sama. Itu yang dipanggilkan sebagai gelombang tu koheren. Contoh koheren lah. Salah satu yang disebutkan oleh beza fasa yang sama. Jadi kalau nak jawab soalan tu bolehlah ingat cikgu punya interference kat situ tu. Cuba buat warna yang agak striking sikitlah supaya pelajar-pelajar senang nak ingat. Baiklah cikgu. Teruskan. Okey, kita teruskan kepada yang B. Okey, ada siapa nak agak-agak jawapan dia dekat mana? Ada tak yang nak jawab B? Mana soalan? B, dekat mana? Saya, cikgu. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya. Cuma sebab susah nak label kan, cuma kamu nyatakan dekat apa yang dimaksudkan dengan garis anti-knot. Siapa? Ada? Saya. Okey, masih lagi Hussein tak apa. Nanti sekarang kita akan tanya juga yang lain. Bashira, Hana semua. Jangan ingat boleh terlepas. Kita volunteer kan? Okey, apa dia? Apa maksud anti-knot? Garis anti-knot? Jadi anti-knot ni dia kalau kita tengok balik dia hasil daripada gabungan titik-titik interference membina. Okey. Interference membina ni hasil daripada gelombang, lembangan atau puncak yang sama. So bila lembangan atau puncak dia sama, dia macam bertindih, dia hasilkan amplitude yang tinggi. Itu interference membina. Jadi bila ada titik-titik banyak interference membina, dia jadi satu garis. Garis ni yang kita panggil anti-knot. Okey. Itu je. Boleh nampak? Hussein tak nampak ni. Okey, kalau kita tengok kepada gambar rajah ni, Sisi, sebab dekat situ kita susah nak bezakan yang mana lembangan, yang mana puncak kan, kita boleh tengok juga dekat sini. Garis yang dibentuk hasil daripada pertembungan antara puncak puncak dengan puncak ataupun lembangan dengan lembangan. So kita sebab tu cikgu letakkan garis dekat sini. So garis yang ini dipanggil sebagai garisan anti-knot. Okey, so itu untuk soalan yang pertama. Cikgu harapkan selain daripada pelajar-pelajar cikgu di studio dan harap-harapnya pelajar-pelajar di rumah juga, calon-calon di rumah juga dapat mengingati apa itu interference, apa itu garis anti-knot, apa itu gelombang koheren. Okey, boleh kita teruskan ke soalan kedua. Boleh cikgu. Ada nak tanya apa-apa? Saya setakat ni tak ada lagi cikgu. Okey, kita sambung kepada seterusnya. Sebab slide ni dia ada. Okay. Cikgu ada nak tunjuk video ke cikgu? Ada. Ada dengar ni nak tunjuk video? Ada video. Bolehkah kita saksikan video tu sekarang? Macam mana?
Okey, cikgu. Ya. Kalau cikgu boleh ulaskan sedikit tentang video tadi, cikgu. Itu rasanya dalam kelas kan, cikgu? Dalam makmal. Betul? Dalam makmal, ya. Okey, dilakukan oleh anak-anak murid cikgu? Ya. Semasa kelas PDPC, PDPC selalunya untuk sebenarnya kit ni digunakan untuk ada 5 lah aplikasi, okey. Tapi untuk yang berkaitan dengan soalan ni cuma 5 ada, aplikasi? Yang boleh Apa tu, kita cikgu? dapatkan. Kalau kita boleh tahu. Prinsip superposisi, Okey. formula Young daripada situ, dia boleh buat pengiraan untuk dan kemudian membandingkan dengan panjang gelombang yang terdapat pada kit ini. Itu dia semestinya lebih mudahlah untuk kita memahami dan mengingati interference tu, insya-Allah. Okey, cikgu, teruskan cikgu. Okey, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Kejap cikgu. Sorry cikgu nak skip je sebab kita dah habis untuk pengetahuan. Okey, untuk pemahaman. Kita pergi ke bentuk kedua, itu bentuk kefahaman, pemahaman. Okey, soalan ni pun tak susah. Ya, sebenarnya kita cuma nak menguji pemahaman calon. Kita dah macam tadi kalau pengetahuan tu cikgu pelajar dah ada pengetahuan. Jadi pelajar perlu menerangkan pengetahuan yang dia ada itu. Okey, jadi kita tengok selalu macam mana kita nak bezakan. Ini adalah soalan berbentuk pemahaman. Okey, so kita tengok kepada kata tugas dia. Kata tugas dia adalah terangkan ataupun terangkan mengapa. Ataupun kadang-kadang soalan tu meminta kita memberikan sebab kepada jawapan kita yang pertama tu. Selalu soalan ni membawa markah sebanyak 2 hingga 4 markah lah. Okey, boleh kita tengok contoh soalan pemahaman. Okey. Ni ada gambar rajah ya, cikgu? Jadi cikgu nak minta Adi tolong bacakan soalan, boleh? Boleh. Okey, Adi. Okey, silakan Adi. Raja menyediakan seorang paraglider terbang dengan pecutan seragam pada ketinggian yang sama. Terangkan mengapa paraglider boleh terbang ke hadapan dengan pecutan seragam pada ketinggian yang malang. Baiklah. Apa agak-agaknya cikgu jawapannya? Okey, cikgu harapkan calon-calon di rumah juga telah membacalah soalan bersama-sama dengan Adi tadi. Okey, jadi kita tengok kepada soalan ni. Dia minta mengapa paraglider ni boleh terbang ke hadapan. Ini yang pertama. Cikgu ambilkan. Baik. Alamak. Itu dia, boleh dapat cikgu? Jawapan dah. Okey. Alamak. Okey. Sorry. Sebentar, cikgu. Okey, cikgu nak saya tolong ke? Back kepada tu Kejap balik. ya. Sorry, Cikgu nak ke mana? Ke sini ya? Nak pergi. Ya, betul. Terima kasih. Alright, cikgu. Okey, kalau kita tengok Okey. kepada dia ada 2 dekat sini. Yang pertama dia minta kapal terbang ke hadapan. Dah terbang ke hadapan mesti dia ada dengan pecutan tertentulah. Okey, pecutan seragam. Dan yang kedua dia minta bagaimana kapal terbang itu boleh terbang pada ketinggian yang malar. Okey, pada ketinggian yang malar. Okey, jadi dalam gambar rajah ini, cikgu rasa nak panggil nama kot. Okey, siapa cikgu? Cikgu nak panggil Hana ke? Hana kat tepi tu. Okey, boleh Hana? Hana, ada berapa daya-daya yang bertindak ke atas paraglider ni? Ada berapa daya-daya yang bertindak? Soalannya apa, cikgu? 4. Ada 4. So, antara 4 ni kita boleh pecahkan daya ni kepada komponen mengufuk dan menegak. Apakah komponen-komponen mengufuk daya yang terlibat sini? Apakah daya-daya yang bertindak pada komponen mengufuk? Mengufuk thrust force dengan drag force. Okey, tujahan sebab Hana ni dari kelas DLP CC. Dual language program sebab tu dia dalam Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Okey. So tujahan dan seretan, betul? Seretan. Boleh ni. Okey, cikgu ubah sikit ni. Tujahan dan juga seretan. Jadi, rasa-rasanya. Daya mana? Adakah daya mengufuk ataupun daya menegak yang akan menyebabkan paraglider ini terbang ke hadapan? Daya mengufuk. Mengufuk. Betul cikgu? Betul mengufuk. Hana yakin dengan jawapan Hana? InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Cikgu, betul ke cikgu? Jadi, supaya... Ya, betul. Betul. Jadi, supaya
dia bergerak ke hadapan ke sini. Dia ada dua daya kan? Satu mengufuk, satu. Daya mana yang perlu lebih tinggi? Daya tujahan. Daya tujahan. Katakan ya, kita katakan sajalah. Kita katakan 30 Newton dekat sini. Okey, dekat sini akan jadi berapa? 20. Okey, katakan sini 20 Newton. Okey, so maksudnya daya tujahan mestilah lebih daripada daya seretan. Okey, kalau di sini 30 Newton ke arah tujahan sini. Okey, kemudian 20 Newton ke arah sini. Bagaimana kita nak mencari daya paduan? Ingat lagi daya paduan? Ingat? Berapa daya paduan yang bertindak sebenarnya? 10 Newton. Okey, 10. Macam mana dapat 10 Newton? 30 Newton tolak dengan 20 Newton. Pandailah Hana. 30 tolak 20. Okey, kita dapat 10 kan? 10 Newton. 10 Newton. Betul ke? Betul. Okey. Cikgu kalau tanya tu saya macam saya pun rasa macam nervous lah tengok cikgu ni. Betul ke tidak jawapan aku ni. Betul ke cikgu? 10 Newton tu? Ya betul. Cuma kalau betul daya adalah kuantiti apa? Mana? Daya adalah satu kuantiti apa? Vector. Yes, kalau vektor kita mestilah apa? Ada magnitude dan juga arah. So macam mana kita nak tunjukkan arah pada formula ni, pada pengiraan ni? Dia 10 Newton ke kiri. Ataupun sebenarnya sini adalah negatif sebab ke kiri dia negatif. Di sini campur saja sebab daya paduan sebenarnya kita gabungkan ke semua daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. So kita dapat negatif. So negatif sini sebenarnya bukanlah integer, menunjukkan bahawa ia bergerak ke arah kiri. Ke arah kiri. So maksudnya daya paduan adalah apa? Bersamaan dengan kosong ataupun tidak. Daya paduan dari sini yang kamu dapat tidak. Okey, daya paduan dia tidak bersamaan dengan kosong. Itu kita boleh gunakan untuk menerangkan. Okey cikgu. Menerangkan? Oh, sebab cikgu terlupa nak. Itu pen ni cikgu. Okey. Okey, untuk kita menerangkan contohnya, ini yang Hana sebut tadi. Okey, daya tujah adalah lebih daripada daya seretan. Dan macam mana kita nak terangkan? Sebab itulah kita nampak tadi, kenapa kita perlu terangkan. Terangkan bagaimana? Apa yang berlaku bila daya tujah lebih daripada seretan? So, bermaksud daya paduan adalah kosong. Sebab itu cikgu tunjukkan tadi, daya paduan dekat sini tidaklah sama dengan... Sama, baiklah cikgu. Okey, kita pun dah tengok tujahan, seretan dan sebagainya. Lepas kita tengok adik-adik kat belakang ni macam nervous. Itu nak jawab soalan. Tak apa, kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Jangan ke mana-mana. Kembali menyaksikan kami di Road to Success SPM 2020. Tadi masa break ada tak cuci tangan. Kena cuci tangan selalu sebab kita tahu COVID masih lagi di sekeliling kita. Kena jaga SOP. Alright, cikgu. Cikgu boleh teruskan dengan soalan tadi. Yang tadi kita sambung belum habis lagi kan? Okey, sebab sekarang kita nak tengok kepada ketinggian mala pula. Okey, macam mana kita nak menerangkan ketinggian mala? Apakah daya yang bertindak? Okey, yang menyebabkan paraglider ini berada pada ketinggian mala. Okey, siapa ada? Bashira ke? Cikgu. Okey, siapa daya-daya yang bertindak? Okey, Bashira. Weight dengan lifting force. Okey, weight dengan lifting force. So, apa yang perlu ada pada weight and lifting force tu supaya dia dapat bergerak pada ketinggian mala? Dia orang kena ada dekat equilibrium. Dia orang kena ada equilibrium. So kalau they are in equilibrium, so apa yang kuantiti fizik yang terlibat? Daya paduan dia akan menjadi kosong. Okey, so daya paduan dia akan menjadi kosong, cikgu. Okey, tadi tu. Okey. So ini yang Bashirah jawab tadi. Okey, supaya paraglider berada pada ketinggian mala, berat mestilah sama dengan daya angkat. Bila berat sama dengan daya angkat, maka daya paduan yang bertindak pada keadaan menegak adalah kosong. Jadi dia dapat maintainlah dia punya
ketinggian, Sisi. Baiklah cikgu. Betul lah Okey. maksudnya jawapan Bashirah tadi. Betul. Okey, kena senyum sikit Bashirah. Sebab betul. Okey. Okey, seterusnya cikgu. Okey, kita tengok kepada soalan seterusnya. Cikgu rasa aplikasi tak payahlah kita pergi kepada mengkonsep. Okey, adik-adik semua okey kat rumah Alia okey Alia? Okey. Okey. Kita tengok dulu kepada aplikasi. Kejap. Kita nak tengok kepada aplikasi, bentuk aplikasi. Tapi sebelum tengok kepada aplikasi, kita tengok apa dulu soalan aplikasi ni. Okey. Kita terdiri daripada dua. Okey, yang pertama adalah aplikasi kualitatif, ya. Dan yang kedua adalah aplikasi kuantitatif. So apa aplikasi kualitatif tu? Okey, kualitatif tu sebenarnya contoh-contoh soalan yang berupa melukis gambar rajah. Okey. Alia, apa contoh soalan yang melukis gambar rajah yang pernah kamu jumpa? Lukis lens dengan mirror. Okey, so apa tu kita panggil gambar rajah apa? Lens and mirror. Rajah pancaran cahaya. Ray diagram. Okey, sinar. Okey, gambar rajah sinar atau okey ataupun pembiasan cahaya boleh itu untuk soalan kualitatif. Kuantitatif ni yang biasalah kita buat latih 2B soalan-soalan pengiraan. Okey, jadi sebab kita cuba tengok kepada contoh aplikasi kuantitatif sahaja. Okey. Okey, ini kita tengok kepada soalan ni. Cikgu rasa siapa lagi yang belum terlibat tadi boleh tolong baca soalan. Okey, kita siapa yang nak agak-agak nak jawab? Nak Okey, nak kita baca tengok. soalan, nak tolong baca soalan Adi lah, bersama-sama. sajalah. Nak bagi Adi jawablah. Terkejut Adi. Baca soalan dulu bersama-sama dengan calon-calon di rumah yang lain. Okey. Boleh. Hmm. Menunjukkan sebuah kapal selam menggunakan sonar untuk menganggar jarak sebuah pulau. Masa yang diambil bagi bunyi yang dihantar dan diterima oleh kapal selam adalah 1.3 saat. Laju bunyi di dalam air adalah 1,500 meter per saat dan frekuensi ialah 2,300 Hz. Hitung jarak pulau itu dari kapal selam tersebut dan seterusnya panjang gelombang bagi gelombang bunyi tersebut. Okey, jadi cikgu bagi 30 saat lah kepada calon-calon untuk merangka jawapan sebelum kita bincangkan jawapan. 30 saat cukuplah untuk bincangkan. Cikgu, Sisi rindu sebenarnya tengok soalan-soalan sebegini. Tapi kalau nak suruh jawab sekarang macam tak pandai jawab dah cikgu. Dah lama konsumsi tak terlibat bersama-sama dengan pelajar. Okey. Okay, jadi kita tengok kepada soalan ni. Yang pertama kita nak cari jarak pulau. Okey, so sebelum tu, cikgu nak tanya kepada pelajar-pelajar. Alamak. Okey, boleh cikgu? Okey, boleh. Cikgu perlukan bantuan saya? Tak apa, boleh. Okey, boleh. Nak ambil pen je. Okey, kita tengok dekat sini. Apakah kuantiti fizik yang kamu perlu keluarkan daripada soalan ini? Masa. Okey, masa. Halaju, Okey. Halaju, frekuensi. Okey. Dah, kita keluarkan. Okey, so kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan aplikasi kuantitatif. Okey, cikgu suka gunakan formula macam ni, susun, salin, masuk, kira. SSMK, susun, salin, masuk dan juga kira. Saya suka makan kari. Senang sikit lah kot, ingat. Sisi suka makan kari lah cikgu. Suka makan kari. Okey, jadi susun apa? Kita tengok apa yang kita nak susun. Kita susunkan kuantiti fizik yang telah disebut oleh calon tadi. Okey, kita kutipkan semua, susunkan semula. Okey, masa, halaju, tapi kita letakkan dalam bentuk simbol lah. Okey, kemudian kita salin apa? Salin apa agak-agak? Formula. Yes, good. Okay, tersalin formula. Formula ni kamu boleh dapatkan daripada halaman kedua kertas soalan. Ada di hadapan Ada ke di cikgu? hadapan. Tapi ada juga beberapa formula yang tak ada Sisi. Okay? Tapi tak ada masalah, sedikit sajalah. Setengah formula juga tak ada tapi kita boleh terbitkan. Okey, kemudian kita masukkan apa agak-agaknya? Masukkan nombor. Nilai lah. Kita masukkan nilai yang kita telah keluarkan tadi. Dan boleh tak tolong kira berapa? 975 meter. 975 meter. Betul cikgu? Itulah jawapan yang saya dapat dalam kepala otak saya. Tapi Sisi letak M dekat depan tu. Apa dia cikgu? Okey, Sisi letak M dekat situ.
Mesti ada letak cikgu. Mesti ada. Bila saya dah nampak, saya jawablah saya dah letak. Okey, kita kena letakkan M ni selalu ya. Okey. Student jangan selalu tertinggalkan M ni. M ni penting ya, unit. Sebab unit tu dia akan mewakili kuantiti fizik yang kita ukur. Cikgu, maksudnya kalau tak letak, terlupalah katakan, markah tak dapatlah cikgu. Tak ada markah untuk final answer ni, tak adalah. Sebab kita mesti berserta unit. Baik cikgu. Okey, so soalan yang seterusnya diminta kita mencari kepada panjang gelombang. Dah ada kat sini. Okey, minta kita cari panjang gelombang. Okey, kita tengok soalan dia. Panjang Dia gelombang ada ni, pula. kena iris pula. Sekejap. Okey, sekarang ni kita nak dengar suara Ain Nabihah lah. Siapa boleh cari panjang gelombang? Okey. Berapa Ain dapat? Dah Nabihah dapat? kena cari panjang Ain gelombang. belum lagi. Berapa? Saya Ain? guna formula V sama dengan F lambda. Saya dapat lambda 0.65 meter. Okey. So kita gunakan formula V, sama juga kita salinkan formula. Okey, kemudian kita masukkan ke dalam formula, kita dapat. Cuma cikgu nak terangkan sedikit dekat sini ada. Okey. Nampak? Okey. Di mana, tak cikgu? nampak. Kejap, tak apa. Okey, saya terangkan dekat sini. Selalu dia punya round off ni kita titik perpuluhan ni titik cikgu. perpuluhan. Okey. Okey, minimum 2 titik perpuluhan lah. Okey, Sebab itu ada minimum. student dia suka kadang-kadang dia buat satu, dia buat 0.7 ke 0. So minimum kita buat kepada 2 titik. Kena ingat tu mesti 2 titik perpuluhan. Tak apa kalau lebih, tak apa kalau 3 ke 4 tak okey. apa. Tapi Okey. minimum lah. Jangan buat satu jangan buat satu. Okey, so boleh kita teruskan ke soalan seterusnya. Sisi boleh kan? Okey, boleh cikgu? Okey, Betul Ain? Jawapan awak betul. Betul. 0.65. Hebat Ain. Pos sikit. Okey. Gitu. Okey, kita tengok kepada bentuk seterusnya. Itu bentuk mengkonsepsi. Okey, apa bentuk mengkonsepsi ni? Ialah membuat. Ini senang. Mengkonsepsi ni kita cuma buka mata kita je tengok gambar rajah tu. Okey, lepas tu kita buat perbandingan ataupun cari persamaan yang ada pada gambar rajah tersebut. Okey, jadi kita tengok contoh soalan mengkonsepsi. Cikgu kena forward. Okey. So kita tengok contoh soalan mengkonsepsi. Okey, kita cuba baca soalan sekejap. Boleh Ain baca sekejap Ain soalan? Raja 2A dan Raja 2B menunjukkan satu eksperimen untuk menentukan hubungan antara isi padu udara terperangkap dengan tekanan yang dikenakan ke atas tiup kaca. Perhatikan Raja 2A dan Raja 2B. Bandingkan isi padu udara terperangkap, tekanan yang dikenakan dan suhu udara terperangkap. Hubung kaitkan isi padu udara terperangkap dengan tekanan yang dikenakan untuk membuat deduksi tentang satu hukum fizik. Namakan hukum fizik tersebut. Okey. Dah tengok. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kepada soalan ni, yang pertama dia minta kita bandingkan isi padu udara terperangkap. Jadi dekat mana kita boleh lihat isi padu udara terperangkap daripada gambar rajah ni? Ain, dekat mana? Ke tiup kaca tu. Dekat tiup kaca katanya cikgu. Tiup kaca. Sekejap, dia suka tekan. Okey. Okey, dekat tiup kaca. Okey, okey. Jadi isi padu udara terperangkap dekat rajah mana adalah lebih tinggi kalau kamu nak tengok? 2A. 2A. Okey. So macam mana kalau kamu nak buat jawapan dia? Ain? Saya guna matematik punya simbol. Yang besar ataupun lebih kecil. Okey, so maksudnya Ain gunakan apa? Tulis macam mana? Jawapan Ain macam mana? Macam triangle. Okey, kamu guna simbol matematik macam ni kan? Kat depan ni ada tulis apa? Isi padu Okey, tulis samalah. Rajah 2A lebih besar Okey, daripada ini isi padu udara terperangkap rajah 2A, gunakan simbol matematik rajah 2B. Okey, rajah 2B. Okey, so boleh ke tak? Okey. Boleh. Okey, kita boleh juga Boleh gunakan bakal simbol. Kita boleh juga gunakan. Oh, ada yang jawab boleh bakallah kau cikgu. Itu dia. Ini Ada sekolah Sabah. Bangi tetapi ada juga Sabah-Sabah tu ya. Okey cikgu, teruskan. Okey, so kita tengok kepada kuantiti fizik yang seterusnya sebab tak nampak dia punya ni. Okey.
Kuantiti, Yang fizik tadi kita cari. Okey, yang kedua adalah tekanan. Okey, so tekanan mana yang lebih? Betul, tekanan bandingkan tekanan rajah 2A dengan rajah 2B. 2B. 2B? Lebih. Okey, kita tengok dulu. Kemudian antara isi okey, tekanan dan suhu. Suhu yang terperangkap. Suhu dekat rajah mana yang lebih? Dua-dua sama. Okey, sama nasib Dua baik. sama je cikgu. Ya, dua-dua ya. Kita tengok dekat termometer. Dua-dua sama. Okey, nanti kita semakkan jawapan ya. Dan lepas tu kita minta hubung kait. Ingat kita hubung kait antara isi padu udara terperangkap dengan apa? Tekanan yang dikenakan untuk membuat Dengan tekanan. Okey, jadi dengan tekanan. Jadi macam mana hubungan antara isi padu udara terperangkap dengan tekanan? Dari sini dah jelas nampak. Semakin bertambah Semakin bertambah isi padu udara terperangkap, semakin berkurang tekanan. Okey, jadi kita tengok betul. Okey, semakin bertambah isi padu udara terperangkap, semakin berkurang tekanan yang dikenakan. Jadi, apakah Cikgu. ya? Cikgu, kalau saya jawab macam isi padu udara terperangkap berkadar songsang dengan tekanan? Boleh berkadar songsang kan? Boleh. Boleh juga berkadar songsang. Baguslah ni. Uyo. Rasa Rajin. macam amazed cikgu. Okey. Boleh, bagus. Boleh. Okey. So, apakah hukum fizik yang terlibat yang mengaitkan antara isi padu dengan tekanan? Ada ke hukum? Boyle's law. Boyles. Okey, Boyles law. Okey, Boyles law ni dalam topik apa sebenarnya? Hubble. Ya, dia yang lebih spesifik tentang hukum Gas. 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 Dalam hukum gas, selain daripada hukum Boyles, ada lagi hukum lain? Ada. Hukum apa? Hukum Charles. Okey, hukum Charles mengaitkan apa? Kalau hukum Charles? Temperature dengan volume. Temperature dengan volume. Good. Aha. Dan lagi satu hukum? Tekanan. Hukum tekanan. Dia mengaitkan antara Tekanan dengan temperature. tekanan dengan suhu. Okey. Adi saja nak tanya. Belakang tu Blackpink punya apa tu? Bukan? Bukan Peminat Blackpink ke? Wah, betul lah dia. Okey, cikgu. Kita teruskan saja nak kacau. Okey. Boleh kita teruskan ke soalan seterusnya. Soalan terakhir, cikgu rasa. Okey, kita tengok kepada soalan membuat keputusan. Okey, kita membuat keputusan dalam kehidupan. Betul, Ataupun cikgu? boleh tak kalau last soalan Sisi yang baca? Oh, okey. Saya yang baca. Boleh, cikgu. Rajah menunjukkan lampu isyarat berjisim 15 kg digantung dengan menggunakan 2 kabel di hadapan sebuah terowongan. Cikgu kena dramatik sikit, cikgu baca ni. Okey. Anda dikehendaki mengkaji ciri-ciri dan sudut yang sesuai. Cikgu, macam mana sebut benda tu, cikgu? Mana? Tita. Tita. Sudut tu kan? Tita bagi kabel yang ditunjukkan dalam jadual. So, ini ada dibagilah. Jadi, kalau kita nak jawab soalan macam ni adalah soalan esei. Okey. Soalan esei. Okey, jadi kita tengok macam mana kita nak menjawab soalan esei dalam fizik. Okey. Selalunya kita buat apa? Hana? Jadual. Okey, kita buat jadual. Okey, kita buat jadual dulu. Okey, kita buat jadual. Kemudian kita isikan aspek-aspek yang diminta dalam soalan. Iaitu sudut, tegangan maksimum, bahan kabel, kadar pengoksidaan dan juga reka bentuk sesuai. Ini yang kita isikan dulu. Okay, sebab cikgu terangkan di sini sebab ramai pelajar dia tulis table jadual saja tapi dia tidak menyatakan aspek di dalam ni. Cikgu. Ya? Okey. Saya ada soalan. Okey, Husin ada soalan. Silakan Husin. Jadi, kalau tak tulis tu tak ada markah lah ya? Ya, tak boleh. Kita kena tulislah aspek tu. Jadi kita nak tahu kalau contohnya kalau kamu tu cakap dekat sini tinggi saja. Jadi macam mana kita nak tahu tinggi apa yang tinggi, sudut ke tinggi ataupun benda lain ke, image ke besar kan jarak. Jadi kita kena tulis aspek-aspek yang diberi. Sebab itulah ya diharapkan ya lepas ni tak adalah buat kesilapan lagi ya, itu antara betul-betul. Okey, dan lepas tu kita tengok kepada dekat soalan tu. Ya dia ni soalan lagi Sisi kat bawah ni. Dia suruh
Okay, Tentukan kabel yang paling sesuai untuk digunakan supaya kabel itu tidak mudah putus ketika menyokong lampu isyarat tersebut. So kenapa cikgu labelkan kabel itu tidak mudah putus? Sebab kita kena pastikan ayat-ayat ini tidak digunakan dalam soalan, dalam jawapan kita, dalam penerangan kita. Jadi kita tengok kepada aspek pertama. Kalau sudut, macam mana kita perlu agak-agaknya? Sudut dia mestilah? Besar. Besar, tinggi. Kenapa cikgu Tinggi masukkan ataupun soalan besar? ni? Sebab kalau kita tengok dekat soalan tadi, cikgu tak back ke soalan lah. Kalau kita tengok kepada soalan tadi, dia bagi sudut dalam bentuk nilai. 60 Newton, 90 Newton. Tapi kita tidak boleh menulis nilai di dalam ini. Calon-calon kena terangkan dalam bentuk sama tinggi ke rendah ke. Okey, so kalau sudut tinggi agak-agaknya, sudut yang besar agak-agaknya apakah sebab kita perlukan sudut yang besar? Tension rendah. Aliran tension rendah. Ketegangan yang Lebih kecil. kecil. Ketegangan yang rendah. Okey, ketegangan yang rendah. Ada jawapan lain? Tak ada. Sama. Okey, kita tengok kepada aspek kedua. Tegangan maksimum. Maksudnya dia dapat okey, maksudnya macam mana tegangan maksimum tu? Perlukan macam mana? Tinggi. Okey, kita tengok betul ke tinggi tegangan maksimum? Okey. Betul, tinggi. Okey, jadi kenapa kita perlukan tegangan maksimum yang tinggi? Supaya nanti dia cukup kuat untuk sokong lampu isyarat tu. Cukup kuat untuk menyokong lampu isyarat. Okey, kita dapat memberi sokongan, menyokong berat yang lebih lah. Okey, boleh. Kita nampak dia untuk memberi sokongan kepada lampu isyarat. Kemudian bahan dia, cikgu dah tulis tadi, keluli kan? Keluli. So kenapa kita pilih keluli? Tidak mudah berkarat. Sorang-sorang. Semua excited. Okey, kita nak tanya siapa Kita tanya Bashira lah. Apa jawapan ni Bashira? Kuat. Okey. Kuat. Okey, ada lagi. Tadi banyak yang nak bagi jawapan. Cikgu tengok selain daripada kuat, ada lagi yang lain? Okey, selain daripada Hana? Tidak mudah berkarat. Okey, tidak mudah berkarat. Kita tengok sama kuat ataupun tidak mudah berkarat. Jadi kalau kita tengok dekat sini, sisi ada. Dekat yang kedua, penerangan yang kedua kita gunakan kuat. Okey, penerangan ketiga pun kita guna kuat. Boleh diterima kah? Bila kita buat kuat dua-dua ni. Sebab jawapan macam sama kan? Boleh. Okey, boleh. tak kisah cikgu boleh. Maksudnya kalau dia walaupun dia sama, tak boleh. Kan nampak macam berulang. Berulang, tetapi dia sebenarnya boleh. Tapi kita limitkan jugalah, kita hadkan pada ketiga kali penggunaan ke. Okey, kemudian kadar pengoksidaan macam mana? Rendah. Okey, rendah. Sebab apa perlu rendah? Pengaratan Tahan lama. Tahan lama. Okey, kadar Pengaratan dia jadi rendah. Okey, tidak mudah berkarat ataupun kadar pengaratan tidak mudah berkarat. Okey. Dan reka bentuk yang paling sesuai, ini kita tak payah back kepada soalan balik apa? Reka bentuk yang paling sesuai. Kabel R. Okey, reka bentuk yang paling sesuai adalah Macam mana Adi? Macam mana R tadi? R? Buat lagi, ulang dek. Okey, R. Okey. Penerangan ni cikgu? Okey, jadi macam mana kita nak pastikan jawapan ni? Kita cuma ulangkan semula sahaja. Okey, kenapa kita pilih R? Sebab sudut dia besar, tegangan maksimum tinggi, bahan kabel yang keluli, kemudian kadar pengoksidaan yang rendah. Itu baiklah. Ini je contoh penulisan untuk soalan esei. Cikgu, tapi kan kalaulah katakan anak murid nak jawab tetapi bukan dalam jadual, boleh ke cikgu sebenarnya? Boleh diterima lah. Dalam bentuk apa tu kalau bukan kita jadual? Boleh tulis macam esei, macam dia menjawab dalam bentuk ayat? Boleh. Cuma kalau bila dia jawab dalam bentuk ayat, dia susah dia nak mencari aspek-aspek tu. Adakah aspek tu telah ditulis? Kalau macam ni lebih sistematik, dia nampak ada aspek tu kita. Jadi kita akan menyentuh ke semua aspek yang diri dalam soalan. Kalau kita tulis esei,
nanti mungkin dia akan bertindan kan aspek tu kita bincangkan 2 kali ke apa. Baiklah cikgu, perkongsian yang menarik dan mungkin cikgu ada last word cikgu nak katakan kepada calon-calon SPM di luar sana dan juga anak-anak murid yang tersayang cikgu ni. Okey silakan. Okay, cikgu. Apa yang cikgu harapkan masa kamu nak menjawab cikgu, pasti semua calon-calon sama ada di studio ataupun di rumah sudah membuat persediaan yang cukup. Cuma apa yang perlu buat sekarang adalah cuma tenang saja. Masa nak menjawab, sebab bila kita tenang kita akan dapat memberikan jawapan yang lebih baik. Okay, selain daripada tu, cikgu harapkan jangan bersedih-sedih sebab ada calon-calon yang bersedih sebab peperiksaan tu ditunda. Okey, jangan bersedih. Jangan bersedih lagi, keringkanlah pipi. Okey, tak nak nyanyi kan? Okey. Jadi terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada adik-adik kita Alia, Bashira, Hana, Hussein, Ain dan juga Adi Blackpink in your area. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami. Dan untuk esok pula, seperti biasa kita akan bersiaran secara langsung pada pukul 3 sehingga 5 untuk kertas perniagaan 1 dan juga 2. Jadi jangan lupa bersama dengan kami esok. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Jumpa esok. Bye. Untuk pelajar SPM, lagi ada 2 minggu saja nak duduki peperiksaan SPM. Semoga berjaya dalam SPM semua mata pelajaran. Itu dari harapan daripada ibu bapa. Saya rasa Tuhan akan melindungi semua orang. Jadi saya rasa peperiksaan dah ada 2 minggu saja, tapi memang student dah standby dah. Tapi semogalah berjaya dalam semua mata pelajaran. Ini harapan daripada ibu bapa.